InsyaAllah kita mulai dulu dengan Al-Fatihah. Tu tak ada iklan tu kan? Apa? Bukan ambil hamba. Sambil-sambil Hamba pakai airpod. Kau pakai airpod. Kalau sahabat-sahabat semua kalau nak ni apa? Aman Palestin apa sama dia? Aman Palestin ni jualan untuk Palestin. Berapa kan? 5 gram lah. Boleh sambil-sambil beli kat orang tu. Tulis dulu lah. Sambil-sambil. InsyaAllah sambil beli sambil. Dia jom dia masjid. Pergi 4. Aku makan 2 bayar kemudian lah. Nanti je lah tanya lebih. Okey, jadi InsyaAllah tazkirah malam ni pendek je pasal mengeluh kan ni. Lebih penting aku. Jadi manusia ni dia mesti pernah mengeluh kan. Macam banyak dalam banyak isu tambah kita ni student medik kan. Mesti banyak keluhan kita kan. Jadi macam mana kita nak mengurus kita punya keluhan ni daripada kita hanya mengeluh yang sia-sia pada satu keluhan yang sedikit sebanyak membawa impak pada kita. Yang mana daripada kita mengeluh tanpa solution, kita mengeluh kali ni insyaAllah apa didengar kan oleh Allah Ta'ala kan. At least jadi manusia ni memang nature semula jadi dia, kalau dia jadi benda macam tak apa, benda yang tak apa kena dengan dia akan mengeluh secara mungkin sedar ataupun tak sedar. Dan ini memang sifat pribadi manusia. Yang berbeza cuma dia punya frekuensi je, ataupun dia punya kekerapan dia, ataupun dia punya kualiti dia yang membezakan antara satu karakter tu dengan satu karakter yang lain. Dan especially kalau orang yang optimis, orang yang berfikir positif selalunya kurang sikit lah dia mengeluh berbanding orang yang pesimis. Pesimis ni lawan pada orang yang optimis lah. Maknanya kalau susah, aduh susahnya, malasnya, penatnya, tu mengeluh lah tu. Letih, pun dah macam mengeluh kan. Laparnya, tapi dia tak jadi apa kan. Macam laparnya, bila baring kat situ kan, berharapkan makanan datang dengan sendiri. Salah lah. Jadi mengeluh ni selalunya datang daripada rasa kita tak puas hati lah. Rasa tak puas, rasa tak ikhlas menerima satu ketentuan yang terjadi pada kita. Ataupun kita rasa, yelah sebab tak kena lah. Benda yang sebab tak kena tu kita tendency untuk kita mengeluh. Dan jadi natijah apa benda tu selalunya mungkin kita akan salahkan orang lain kan. Mungkin kita akan salahkan orang lain. Lepas itu kita salahkan Allah kan. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa macam ni kan? Kalau lah dulu aku macam ni, kalau lah aku gini kan? Kalau aku buat ni tadi, mesti tak jadi macam ni. Kalau aku tak ambil medik tu kan senang. Contoh lah kan, macam-macam mengeluh kan. Kalau aku study awal dulu kan bagus. Next kalau next test ni InsyaAllah ataupun next vlogs ni hari pertama ni aku nak study lah, supaya vlog seterusnya tak jadi kan. Tapi setiap kali benda tu berlaku, dia tak jadi apa pun sama. Dia dah dekat exam, kalau lah minggu lepas aku study awal, hari ni esok boleh aku tidur. Walaupun esok ada exam, boleh malam ni aku tidur awal kan. Aku rasa study. Jadi masa zaman Umar jadi khalifah dulu, dia pernah tengok, nampaklah satu pemuda ni, dia selalu berdoa dekat Baitullah. Jadi dia terdengar, Umar ni selalu terdengar doa pemuda ni. Dia lebih kurang macam ni, ya Allah, masukkanlah aku ataupun jadilah aku dalam golongan yang sedikit. Lepas tu Umar macam pelik. Dan Umar pergi jumpa dia, Umar kata, apa yang kau doakan ni? Tak adakah lagi benda lain yang kau nak minta daripada Allah kan? Selain daripada doa ni. Dia macam pelik, kenapa kan? Kemudian orang ni pun menjawab. Orang ni jawab, dia kata, aku berdoa seperti apa yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 10. Surah yang ke-7 ayat 10. Yang maksud dia, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
Maknanya golongan yang ni lah, golongan yang sedikit, golongan yang bersyukur tu sedikit je. Walaupun nikmat Allah Ta'ala ni banyak kat langit dan bumi, yang kita bernafas setiap hari, oksigen kita ni kan. Tapi bila kita berjalan, kita boleh pergi kelas. Walaupun kita malas gila nak pergi kelas kan. Malas lah, kalau best duduk rumah baring kan. Relax, tengok YouTube kan. Tu kita mengharapkan kita lulus exam kan, makan pizza je. Tapi apa, bila kita tak sedar yang nikmat Allah Ta'ala bagi tu banyak sebenarnya. Cuba satu hari, tambah-tambah kalau kita duduk kat negeri ni kan ada banyak tingkat kan. Kalau cuba yang duduk tingkat 4 ke, tingkat 5 ke, cuba hari ni bila bangun pagi tu lutut dia sakit. Oh, lepas main bola ke main badminton, besok tu kalau nak pergi kelas, seksa je dia nak turun tangga tu. So nak berjalan pergi ke tram stop, naik bas, nak pergi jalan naik batuti, naik jalan kaki pergi naik bukit tu kan. Oh, hari tu kita terasa bau sikit, sakit kaki. Ataupun kalau kita sakit tak boleh nak mengunyah kan. Seksanya macam mana kan. Sampai nak makan pun tak lalu, nak baring pun tak boleh. Dan tu baru benda yang simple kan. Jadi Allah kata sedikit sekali golongan yang bersyukur kan. Kemudian kalau kita tengok pula surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ayat 7. Maksud dia, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah Ta'ala kata, kalau kita ada benda, kalau kita ada nikmat, kita bersyukur pada dia, Allah tambah lagi. And mungkin kalau hari ni kita lulus exam kan, Alhamdulillah lah lulus exam. Tak kisahlah macam mana pun, kita bersyukur. InsyaAllah next time tambah lagi kan. Tapi kalau hari ni kita mungkin tak pass exam ke contohnya kan. Sebab kita dah dekat kan nak exam, kita tak bersyukur, kita malah kita menidakkan lagi, kita menyalahkan takdir itu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan salah kita tak baca kan. Allah kan tipu lagi azab kan. Maksudnya mungkin lagi fail lagi. Tapi kalau kita pass kita tak bersyukur lah, mungkin next time kita fail dan sebagainya kan. Itu satu contoh lah, banyak contoh yang lain kan. Jadi mengeluh ni, sepatutnya kita mengeluh ni pada Allah Ta'ala, bukan kita mengeluh pada manusia. Macam kalau kita kata macam dia cakap penatnya kan, susahnya kan, still tak menyelesaikan masalah kan. Bukan kawan-kawan yang kita dengar tu boleh mudahkan benda tu. Kalau kita rasa penatnya, letihnya, tak faham apa kita belajar, still benda tu tak menyelesaikan masalah kita. Patutnya kita kena minta pada Allah Ta'ala kan. Kalau kita tengok sirah Rasulullah SAW, dia kalau tertekan dengan kaum musyrikin Mekah, bila dakwah dia tak terima, apa dia buat? Dia mengadu pada Allah Ta'ala, doa kan. Doa pada Allah Ta'ala. Betul tak? Kalau kita tengok dalam surah Furqan kan, ayat 30-31. Nabi Muhammad SAW dalam Quran dan maksudnya, dan Rasul Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Begitulah bagi setiap Nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maknanya dalam satu-satu isu, satu-satu perkara, better kita mengadu pada Allah Ta'ala. Kita minta pada dia kan. Kalau kita rasa ditipu kesusahan, teruk sangat, susah kan. Dah baca ni dah banyak lah, tapi tak boleh juga, tak boleh nak pergi juga. Ataupun kenapa orang lain ni tengok hidup dia senang, mudah ke flow dia. Tak kata dia belajar tak sangat, nak kata dia pun banyak masa kan, tak ada buat apa pun. Tapi aku ni dah lah pergi berserah lah, contoh lah. Tak nak pergi berserah apa ni, orang yang tak pergi berserah boleh pula cemerlang kan, dapat A, aku yang pergi berserah ni should fail lah. Penat kan, lupa jadi imam lah, jadi khatib lah, tapi tak apa-apa juga. Itu mengeluh kan. Mengeluh orang lain pula dengar, orang lain macam yang faham lah budak ni, macam ikhlas dia buat benda kan. Jadi instead of kita benda yang tak selesai masalah, tambah lagi masalah kan. Orang lain fikir benda lah, budak ni apa buat kan. Dia menjadi fitnah pula pada kita. Jadi baik kita kurangkan sikit kita punya keluhan tu, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita bangun malam ke, sembahyang kan, sembahyang 2 rakaat, kita minta lah apa kita nak kan.
Tak orang-orang. Ya. Sikit lagi. Lepas tu kita tengok apa Nabi-Nabi terdahulu pun kalau dia ada masalah, dia doa kan. Dia tak ada mengeluh kat orang. Macam contohnya kalau kisah Nabi Yaqub dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 86. So, ayat 86 yang maksud dia Yaqub menjawab, hanya kepada Allah lah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kau ketahui. Sebab sebelum tu, kalau tengok ayat sebelum tu ada orang yang macam dia keji lah, dia kutuk-kutuk kepada Yusuf, Nabi Yusuf. Dia kata, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau menghidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Tapi apa yang Nabi Yaqub jawab bila orang tohmah macam-macam kata-kata macam-macam kat dia kan tentang Nabi Yusuf kan. Yaqub cakap, hanya pada Allah lah aku mengadu segala benda. Maknanya aku keluh kesah tak perlu pun dia nak bisi-bisi atau boleh dengar. Cukup Allah sebagai dia punya tempat mengadu, dan Allah segala yang boleh menyelesaikan segala satu masalah kan. Dan kalau kita tengok pula doa Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Maksud dia, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Daripada banyak-banyak yang penyayang ni, Allah Ta'ala yang paling lagi sayang kepada kita. Kalau Nabi dulu pun doa pada Tuhan, apatah lagi kita kan. Nabi pun betapa tinggi bergantungan dia pada Allah Ta'ala kan. Jadi kita ni lebih-lebih lagi lah. Zaman kita ni lagi macam-macam masalah kan. Okey. Tapi nanti ada orang lagi pula macam tu, kalau ada masalah, simpan je. Cakap kat orang kan. Itu pun satu benda yang tak betul tak. Kita ada masalah, kita simpan seorang. Itu tak tahu jadi macam mana kan. Dalam Ibnu Qayyim dalam dia punya buku Uhdatul Asy-Syabilin, dia kata kalau kita menceritakan pada seseorang yang mana kita berharap kalau dengan kita punya kesulitan, kesusahan kita boleh diselesaikan dengan cara kita cerita pada orang tu. Orang yang beramanah, orang yang ada autoriti, dia tidak menghilangkan kita punya kesabaran. Rasa sabar tu orang tak boleh argue lah. Maknanya contohnya seorang doktor dengan pesakit. Patient cerita kat dia apa yang sakit dia macam mana, gitu-gitu gini kan. Dengan harapan doktor dengar benda tu, dia boleh cuba selesai. Awak ni sakit ni, buat ni kan. Ataupun orang yang dianiaya, yang dicerita pada orang yang ada autoriti, orang tu boleh bagi dia keadilan, boleh bantu dia. Ataupun orang yang ditipu musibah, kalau dia mengeluh tu orang lain dengar, orang yang boleh bagikan dia pertolongan. Jadi maknanya benda tu benda yang berbeza daripada kita mengeluh sia-sia yang memang tak boleh nak buat apa pun. Kalau dengar pun sekadar dengar je ataupun lagi memburukkan image. Betul. Itu part ni lah. Mengeluh kan. Lepas tu tambah sikit lagi pasal pemuda kan. Pemuda ni Nabi SAW dia pernah bersabda yang makhumnya, aku ni didokong oleh para pemuda, sedangkan aku sering dicanggah oleh orang tua. Riwayat Bukhari. Macam kita tahu pemuda ni memang satu aset yang penting kan. Kalau rata-rata sesuatu benda pun kalau orang nak buat apa, dia akan cari pemuda. Sebab pemuda ni dia bersemangat. Dia semangat, dia tinggi cita-cita dia, idealisme dia tinggi, tenaga dia banyak, masa dia pun banyak. Satu dia agak radikal lah, semua benda dia nak cuba. Kalau boleh, satu benda tu dia dengar, dia nak try buat kan. Walaupun kadang-kadang benda tu mungkin salah. Jadi semua benda memerlukan, bukanlah semua benda, setiap gerakan ni selalunya memerlukan pemuda as dia punya main substance. Even kalau orang-orang yang macam orang tua kan, dia tulis buku macam Karl Marx kan, dia tulis buku Das Kapital kan, ataupun Communist Manifesto tu kan. Dia orang tua, dia kan boleh pun nak buat benda tu. Tapi
siapa yang realisasi kat idea dia? Siapa yang ambil idea dia? Pemuda lah tu mungkin. Contohnya Stalin ke. Siapa lagi? Siapa lah? Yang Palah. Ha? Yang Palah. Yang Palah ke kalau kat chat kan. Yang ambil idea untuk melawan revolusi. Jadi kalau revolusi kat Tunisia apa, orang muda yang bakar diri dia. Charles Teo. Bah, jadi benda-benda macam itu sama juga macam benda-benda itu dari skala komunis. Sebenarnya apa tadi kalau macam orang yang macam pergerakan atau haluan Islam kan, dia memerlukan pemuda untuk meraihkan dia punya realisasi dia punya cita-cita. Jadi siapa pemuda? Pemuda tu kita lah semua kan. Jadi kalau kita tengok, kalau cakap ulama ni, antara benda yang kita boleh enjoy ni selain daripada kita belajar ni, apa, medik ni, kita ada OMC je. Kita ada Senza, ulama kan. Takkanlah panjang je nak buat semua benda kan. Kita kan ramai, kita tolong ada. Tanya banyak ada benda yang nak kena tolong ke apa kan. Biasa ada letih je, standar, senyum ke. Tak boleh buat apa lah, siapa OMC. Tengok Masrul lah, letih lah. Dia lah presiden, dia lah jual ayam, dia lah pergi ke tebak, dia lah kira duit, macam kan. Kita cuba lah offer, tolong. Ada benda yang kena tolong kan. Tolong. Sebabnya, kita ni ramai kat sebenarnya, kita ramai. Dan kita ni semua pemuda, tak ada orang tua, tak ada kanak-kanak. Kecuali je lah wanita, tu yang kat sini semua pemuda kan, bukan pemudi. Jadi pemuda ni kalau kita tengok, sebenarnya banyak kerja. Bukan semua orang pandai bercakap. Kalau ada yang orang pandai cakap pula, mungkin apa yang dia cakap tu tak ada isi. Ada orang ada isi tapi tak pandai nak sampaikan. Ada orang dia tak pandai cakap, dia ada tenaga, dia ada kudrat. Ada orang tak ada tenaga, dia ada duit, dia boleh bagi duit. Orang tak ada duit, mungkin dia ada masa. Kalau tak ada masa, mungkin ada idea. Mungkin ada orang, ada semua benda. Jadi kita cuba sumbangkanlah benda yang kita ada. Maknanya, kalau kita free, tengok macam kawan kita tu macam memerlukan bantuan, kita tolong dia. Kalau kita rasa tak apa nak ada, kawan kita macam tak apa nak ada duit, kita macam ada duit lah sikit, lebih kan, duit pun masuk bagi lah sikit, dia nak pinjam dulu ke, dia nak apa kan. Dan satu lagi benda adalah kita tak boleh membiarkan satu benda tu, kita hidup dalam komuniti, kita biar orang yang ada kuasa atau ada otoriti je yang buat semua benda. Kita kena tolong lah, sebabnya macam kalau kat OEC contohnya ada banyak kan. Setiap minggu nak kena cari orang jadi katib bagi khutbah, kena cari orang timbang ayam, balut ayam, jual ayam kan, ataupun nak jadi ni nak vacuum berapa kapet tau, berapa lama tak vacuum ni. Banyak lah habuk kan. Ataupun ambil kunci kat surau, macam tu volunteer kat belakang tu bagus lah tu. Ada volunteer kan, mungkin volunteer tu dah penat kan, kita reti kan. Cuba kan, kalau lupa yang cakap tu tak ada kan. Atau benda-benda lain lah, tolak kat barang ke, rasa macam penat kawan kita dia kat barang seorang dia kan. Tolong lah offer kan. Jadi kita ni pemuda ni kita mesti bersedia lah, bersiap siaga. Bila kita dapat, kita bersedia bila kita diperlukan. Bila kita datang, kita hadir bila kita dipanggil. Kita bertindak bila kita diarah. Dan kita responsif lah terhadap semua benda berlaku sekeliling kita. Kita kena cakna, peka kan. Cakna dengan keperluan kan. Dan tanpa lengah, tanpa alasan lah. Alasan tu tak boleh buat alasan. Bersiap sedia tu. Bersiap sedia, bersiap siaga. Macam bapak pun kan, Senza apa? Ulama kan, apa? Senza Pusat. Ada Senza Ulama, ada OMC, ada Senza Pusat. Macam dia perlukan bantuan kan, nak organize something. Kita tolong dia, mungkin dia malu nak tanya kita kan. Aku banyak kerja nak minta tolong, mungkin dia malu. Kita tanya dia, Pak, dia kerja tak? Dia bagi lah. Sebab kawan-kawan kita ni macam kita lah. Dia belajar medik macam kita lah. Dalam pun sama kan, bukan dia dapat extra duit. Kudrat dia perlu-perlu dia tu pun, kita pun nak juga saham akhirat kan. Macam mana orang melabur dalam ASB, kita nak ASB kat akhirat kan. Kita nak untung dunia dan akhirat. Lagipun semua benda yang kita buat ni akan balik dari kita kan. Ayam tu kita juga yang makan. Di masjid tu kita juga yang sembahyang kan. Dan gitu lah. Maksudnya tak ada siapa pun yang cuba ambil keuntungan atas orang lain. Dan kita pun duduk sini pun 6 tahun kan sama-sama. Nanti balik nanti jumpa lah. Muka kan, dia ada kat hospital ke, dia ada kat mana kan. Tak tahu lah.
Jadi macam tu lah. Jadi kita kurangkan alasan, kita rapatkan barisan. Dengan kita ni lah. Dan lagi satu, ambil peluang lah untuk kita di sini. Kita study tu insyaAllah lah, kita cuba. Kita semua akan grad ramai kan. Cuba belajar. Kita rapatkan ukhuwah kita. So kita cuba lah masuk dalam kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja sosial tadi lah. Kita tolong Semza, OMC, kalau ada benda lain kita buat projek. Kalau kita tengok student international lain macam aktif kan. Diorang buat tu projek dia orang untuk orang apa, kumpul baju sejuk lah apa untuk orang kat Afrika lah. Kumpulkan the botol lids punya ni untuk charity kan. Apa bekas lah? Bekas. Tapi kita pun boleh cuba sebab kita ramai dan kita ada kemampuan, especially kewangan lah. Dan kita cuba bawa balik lah apa benda yang baik kat sini, kita cuba bawa balik ke Malaysia kan. Jadi insyaAllah yang mudah-mudahan tazkirah ringkas campur-campur ni walaupun tak dapat banyak, adalah dapat sikit kan. Apa? Jadi insyaAllah cukup lah sampai situ dulu. Tangguhkan tasbih para Takbir.